Baiklah, kita tengok. Ini sejarah. Okey, bab 1. Okey, bab 1. Okey, bab 1. Nombor nisbah. Okey, melintas zaman. Baiklah, ini sejarah orang dulu buat nombor. Sekarang kita nak ubah cara kita lah. Okey, yang pertama. Hari ini kita nak belajar tentang mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Contohnya ada di sini. Okey, dia tulis. Okey, mari kita mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Okey, tajuk. Jangan bimbang, satu lagi. Belajar kita 1 jam. Daripada pukul 6 sampai pukul 7. Lepas tu stop. Tak lebih. Nanti nak sembahyang maghrib kan. Cikgu kan orang Islam juga. Kita akan solat nanti lepas pukul 7. Okey, baiklah. Apakah nombor positif dan nombor negatif? Okey. Mari kita tengok. Di sekolah rendah, kamu belajar nombor sifar sampai nombor itu meningkat. Okey. Dari sifar naik ke atas. Tapi di sekolah menengah, kamu akan mempelajari apa itu nombor negatif. Nombor positif yang sedia ada di sekolah rendah, nombor negatif kamu akan belajar di sekolah menengah. Pernah dengar nombor negatif? Chong Ying Lei. Pernah dengar nombor positif? Negatif. Pernah dengar? Pernah. Tak pernah. Okey, mari kita juga akan ajar. Kenapa penggunaan nombor negatif ini? Contoh. Dalam kehidupan harian, okey, ni ada baca ni tapi cikgu tak nak kamu baca, kita dengar je apa yang cikgu sampaikan. Okey, ada keperluan untuk kita buat benda itu melawan arah. Contoh, pergerakan ke kanan dan pergerakan ke kiri. Kalau kita kata jarak itu ke kanan 5 kaki, 5 meter. Tetapi bagaimanakah nombor yang akan kita wakilkan di sebelah kiri? Kalau kanan, kita nak wakil macam mana? Kalau ke kiri, kita takkan benda itu nak sama seperti nombor positif. Contoh. Jadi, wujudlah satu nombor yang mana nombor positif dan negatif. Nombor itu diubah sesuai. Kadang-kadang kita pun sama. Di sini, kalau ada dikatakan menaik atau menurun. Cikgu, naik macam mana? Turun macam mana nombor dia? Okey, kita naik lift. Okey, bila kita naik lift. Naik lift, nak wakilkan nombor tu macam mana? Kita wakilkan. Sendiri, kita buat nombor sendiri. Naik, turun. Macam mana nak bezakan dia? Bagaimana manusia bezakan dia? Okey, mari cikgu tanya Nur Aryati. Nur Aryati. Dengar suara cikgu. Okey, Izhar on camera Halin Hairul pun on camera. Hadif Zul on camera. Arisa Dania on camera. Cikgu tanya balik. Okey, Nur Aryati. Kalau ke kanan, manusia tidak wakilkan positif dan negatif. Bagaimanakah nak wakilkan naik lift dan turun lift? Dan lepas itu, contohlah tingkat bangunan. Bangunan ni kalau kita pergi contoh bangunan yang ada bawah tanah. Bagaimana bangunan yang mempunyai aras bawah tanah? Biasanya dekat shopping mall ada tempat parking. Betul tak? Ada tempat parking bertingkat. Lebih-lebih lagi di Johor Bahru banyak bangunan yang ada tingkat di bawah tanah. Dikorek tanah dan dia buat bangunan untuk parking. Okey, bagaimana wakil dia? Wakil nombor tingkat 1, tingkat 2. Adakah kita boleh wakil nombor 1 juga di bawah? Cikgu tanya. Ini contoh. Di sini cikgu tulis 1, tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana wakil nombor di bawah? Kalau biasanya kalau kita wakilkan, kita pergi naik lift, nombor tu memang ada tertera. Below ground kan? Under ground, di bawah. Okey, ada wakil macam-macam wakil lah. Okey, cikgu nak tanya. Bagaimana nombor nak diwakilkan di bawah tanah? Kalau ianya melibatkan pengiraan matematik. Okey. Ada tak wakil negatif cikgu? Ya, saya Sufian. Negatif Negatif yes, 1. Betul. Kita wakilkan sebagai nombor negatif. Terima kasih Sufian. Okey, bagus. Okey. Jadi kita wakilkan sebagai negatif. Tak ada cara lain.
Sebab kalau ada cara lain, mesti nombor kita seperti macOS dengan Windows. Mesti ada dua cara. Sebab ada orang ada ilmu lain. Kalau penciptaan komputer ni, OS tu operating system ada dua. Satu bukan, ada lebih lah. Tapi yang popular dia Windows dan macOS. Jadi macam ada dua ilmu. Jadi sekarang satu ilmu, satu dunia memakai guna nombor positif dan negatif. Okey, mari lihat. Juga mewakili suhu. Contoh suhu di gurun ialah 45 darjah. Sangat panas. Tapi kamu berada di kawasan Malaysia. Okey, masih lagi rendah. Tapi ada lagi satu kawasan yang sangat sejuk. Macam mana nak wakilkan dia? Adakah terhad sekadar suhu yang sejuk kosong? Cikgu tanya, 1, 2. Kalau meningkat ke atas, semakin apa kalau suhu? Dah belajar sekolah rendah dulu? Kalau semakin suhu itu meningkat ke atas, semakin apa? Semakin panas. Betul. 65. Betul. Terima kasih. Semakin panas. Baiklah, jika ianya turun, adakah suhu hingga sifar saja? Cikgu tanya. Sifar ni kira sejuk tau. Peti ais lebih kurang 5 darjah Celsius. Kalau kamu pergi Aeon, kamu pergi tengok dia punya peti ais, ada tulis 5 darjah Celsius. Itu suhu peti ais. Boleh turun lagi ke 3, 2, 1 dan sifar. Tapi bagaimana kalau ada lagi sejuk? Macam mana kita nak tunjuk lagi sejuk? Cikgu nak tanya. Negatif lah. Yes, betul Sufian. Betul. Sufian tak menggunakan talian hayat di sebelah kiri Sufian ya? Talian hayat. Abang tu ya? Okey. Abang ke akak tu? Yang sebelah talian hayat tu. Jangan guna talian hayat. Siapa tu? Sofia. Sofia, anak murid cikgu tingkat 3. Yes. Talian hayat tu. Talian hayat tu kena keluar tu. Dia seorang je duduk dalam kelas ni. Okey, sorry zinging kalau tengok mereka, ada murid lain. Okey. Jadi macam mana kita nak wakilkan lebih rendah dari sifar? Sejuk tu lagi sejuk. Kalau sifar itu sejuk, lagi sejuk dari sifar. Kena letak tanda negatif. Tapi nombornya macam mana? Cikgu tanya, sifar tu bawah dia nombor apa? Cuba wakilkan. Adakah 10 ke, 20 ke? Bawah sifar, apa nombor dia? 1. Dan kita letak tanda apa? Siapa sebut tadi? Ikhwan. Okey, Ikhwan. Daniel. Okey, kita kena letak tanda negatif. Okey, sebab apa kita letak tanda negatif? Sebab positif, tandanya positif, tambah. Negatif, tandanya negatif. Okey. Dah faham? Lepas tu apa seterusnya lagi bawah? Cikgu tak naklah terus tunjuk kan. Mesti berfikir. Lagi bawah dari sejuk daripada negatif 1. Apa lagi? Bawah sikit je. Berapa? Turun ke bawah. Nombor tu. Hello, Kalisha boleh bagi jawapan? Negatif 2. Negatif 5. 2, betul. Kita ikut urutan. Negatif 2. Lagi bawah? Ada orang dia tak boleh fikir. Negatif 3. Pandai. Okey, tak apa. Kamu cakaplah. Ini ada